السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah limpahkan kepada kita sampai ke saat ini. Mudah-mudahan segala nikmat Allah itu kita gunakan pada jalan yang Allah redai. Maka dengan itulah kita akan menuntut atau kita akan diberikan redha dan rahmat daripadanya, dan dengan rahmat Allah itulah yang akan membolehkan kita ke dalam syurga Allah, kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang dipetik daripada kitab 40 hadis sahih kisah ghaib, iaitu berkenaan tentang manusia pertama yang mendengar tiupan sangkakala. Hadis ini agak panjang, jadi saya kongsikan terjemahannya dan perbahasannya kelak insya-Allah. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar kepada umatku lalu menetap selama 40. Abdullah bin Amr dia tak tahu 40 yang dimaksudkan oleh Nabi itu sama ada 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Sebab Nabi tawakuf sampai angka 40 saja. Nabi kata Dajjal akan keluar kepada umat aku ni selama 40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Isa ibn Maryam, seolah-olah wajah dia seperti Urwah ibn Mas'ud. Bila Dajjal sudah ada di kalangan manusia dan ditetapkan selama 40, yang mana 40 yang dimaksudkan oleh Nabi itu Abdullah bin Amr tak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi apa yang akan berlaku, Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi kata kalau hampa nak tahu wajah dia ni macam Urwah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi. Seolah-olah macam tu wajah Nabi Isa alaihissalam. Lalu bila Nabi Isa turun, dia membatalkan atau membinasakannya, kata Nabi. Nabi Isa tu turun pasal apa? Untuk membinasakan Dajjal. Atas dunia ni tak ada siapa yang boleh pilawan dengan Dajjal, walaupun dia ni pakar dalam seni bela diri, dia ni pakar dalam sharpshooter, penembak tepat pun tak boleh mengalahkan Dajjal. Walaupun dia ni orang yang tahu, tok guru dalam silat, pun tak boleh mematahkan kekuatan Dajjal. Siapa yang boleh mematahkan kekuatan Dajjal, dia adalah satu-satunya, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Takdirnya begitu. Kemudian manusia hidup selama 7 tahun. Lepas daripada Dajjal ini dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka manusia akan hidup
dalam keadaan yang cukup aman di bawah pemerintahan Al-Mahdi, di bawah pimpinan Nabi Isa alaihi salam, itu selama 7 tahun. Tak lama pun. 7 tahun saja duduk dalam keadaan bahagia ni, setelah Dajjal dimusnahkan. Tidak berlaku sebarang permusuhan pun antara dua orang. Tak ada berlaku kacau bilau, tak ada berlaku peperangan, tak ada berlaku kekecohan. Aman damai selama 7 tahun ni di bawah pemerintahan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sejuk daripada arah Syam. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi yang ada dalam hatinya seberat zarrah daripada kebaikan atau iman yang tertinggal, melainkan diambil rohnya, sehingga sekiranya ada seseorang masuk ke dalam perut gunung, nescaya angin itu akan masuk kepadanya untuk mengambil rohnya. Dia kata lepas daripada 7 tahun kita hidup aman damai, setelah kematian atau kebinasaan Dajjal, Allah Ta'ala mengirimkan angin sejuk yang datang daripada arah Syam, arah negeri yang diberkati. Angin sejuk itu akan pergi kepada orang-orang mukmin. Angin sejuk itu akan pergi kepada setiap orang yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sebesar zarrah sekalipun. Angin itu akan kena kepada orang-orang yang beriman. Bila terkena saja, Nabi kata tak ada tinggal siapa pun yang akan hidup time tu. Semua bila terkena angin tu akan mati. Walau di mana pun orang beriman tu berada, Nabi sebut di sini, walau dia ada dalam perut gunung sekalipun, angin tu akan sampai pergi kepada orang beriman itu. Maka kematian orang beriman ni cukup tenang di akhir zaman. Matinya apabila terkena angin sejuk, angin yang lembut. Bukan mati dalam kegoncangan dan kedahsyatan sebagaimana yang diceritakan berlakunya kiamat. Keadaan yang cukup huru-hara time tu. Orang beriman dah tak ada time tu. Bila mana orang beriman terkena angin ini, semua akan terjelupuk di tempat itu, mati dan meninggal dalam keadaan yang cukup tenang. Katanya, aku telah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah sejahat-jahat manusia yang berlumba-lumba mengejar syahwat dan saling menzalimi antara satu sama lain. Mereka tidak menyuruh melakukan kebaikan dan tidak menegah kemungkaran. Bila mana orang-orang beriman dah mati, meninggal dunia akibat terkena daripada angin sejuk tadi ini, yang tinggal di atas muka bumi itu merupakan sejahat-jahat orang. Bila sudah tidak ada orang beriman, maka mereka akan bermaharajalela. Walaupun 7 tahun sebelum daripada itu mereka boleh hidup aman kerana adanya pimpinan orang beriman, tetapi bila orang beriman semua dah meninggal dunia, mereka dah naik syahirah. Time tu mereka keluar dengan perangai mereka yang sebenar. Nabi sebut mereka adalah sejahat-jahat manusia yang berlumba-lumba mengejar syahwat. Sehingga ada di dalam hadis yang lain disebutkan bahawa mereka ini berzina bagaimana binatang berzina. Tepi jalan dia jadi. Tak menyorok dah. Ni sejahat-jahat manusia ni. Dan berlumba-lumba mengejar syahwat. Apa benda yang menyebabkan keseronokan syahwat mereka? Menyebabkan cinta dunia mereka ini, mereka akan kejar.
dan saling menzalimi antara satu sama lain. Buat zalim dengan sesama manusia, sesama mereka pun berlaku kezaliman. Ini gambaran sebagaimana yang berlaku ketika zaman jahiliyah dulu. Bahkan lebih teruk dan lebih jahat lagi daripada zaman jahiliyah. Mereka tidak menyuruh melakukan kebaikan dan tidak menegah kemungkaran. Nak suruh buat baik, tak ada. Tak ada orang yang suruh buat baik time tu. Dan mereka tidak menegah kemungkaran. Dikisahkan di dalam hadis yang lain, apabila berlakunya penzinaan antara manusia di tepi jalan saja, orang yang paling malu time tu, mereka tak mampu nak cegah kemungkaran itu. Mereka hanya mampu buat apa? Kamu pergi buat tempat lain. Tu je. Nak cegah kemungkaran tak ada dah. Dia kata hampa pergi buat tempat lain lah. Sampai tahap macam tu je. Tak boleh dah nak cegah kemungkaran. Bila tengok keadaan itu dengan keadaan kita hari ini, alhamdulillah, ada lagi orang yang mampu untuk mengajak orang membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baru ni keluar satu paper, satu akhbar, dia perbuat satu sekatan jalan dekat Terengganu kalau tak silap saya, dengan kerjasama JPJ dan juga Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu ni. Dia cek apa? Selain daripada dia cek kondisi kereta tu, dia cek kondisi penumpang tu. Kalau penumpang di dalam tu bukan mahram, mereka pun kena tahan. Ini satu pencegahan kemungkaran. Masih ada lagi orang yang buat cegah kemungkaran. Tapi time yang Nabi kata sejahat-jahat manusia yang hidup time tu, tak ada dah yang katanya mencegah kemungkaran. Syaitan menjelma dalam bentuk manusia kepada mereka, lalu berkata, tidakkah kamu menerima perintah? Yang ada time tu syaitan. Dajjal mati dah, tapi syaitan ada lagi. Apa kerja syaitan time tu? Dia merupa menjadi manusia. Dia pergi jumpa dengan orang time tu. Dia tanya orang yang ada masa tu, apakah kamu tak dengar perintah? Hampa tak terima ke satu arahan, satu perintah? Jadi orang-orang yang ada time tu tanya, apa dia perintah apa yang diperintahkan kepada kami? So syaitan ni, dia menyuruh mereka menyembah berhala. Dan pada ketika itu rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka jadi bagus. Syaitan sudah ambil peranan Dajjal tadi ni. Dia kata, apa tak dengar ke satu arahan, satu perintah? Dia pun tanya, manusia yang ada time tu tanya, perintah apa yang telah diperintahkan kepada kami? Syaitan yang merupa manusia tadi dia kata, kamu diperintahkan untuk menyembah berhala. Time tu mudah bagi syaitan. Pasal apa? Tak ada dah orang beriman. Yang tinggal orang-orang yang tak beriman. Bila diperintahkan untuk menyembah berhala, mereka segera menyembah. Lalu syaitan berjaya menjadikan mereka itu orang yang seburuk-buruk orang. Bahkan ditakdirkan bila mereka menyembah berhala, rezeki melimpah ruah time tu. Jadi banyak, jadi kaya, jadi hebat. Dan kehidupan mereka jadi seronok, kehidupan mereka jadi bagus, kehidupan mereka jadi more bahagia, lebih bahagia daripada sebelum dia. Bila manusia yang perangai dan akhlaknya
memang buruk, akidah dia pun akidah yang telah sesat, dalam keadaan mereka seronok dengan limpahan rezeki yang banyak, dalam keadaan leka itu, kemudian sangkakala ditiup sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya, melainkan ia mencondongkan kepala ke salah satu sudut kerana hendak jatuh atau mati, dan mengangkat kepala kerana hendak mendengar bunyi tiupan. Dia kata dalam keadaan leka, dalam keadaan sesat, dalam keadaan mengikuti hawa nafsu, manusia sejahat-jahat manusia ketika itu, time itulah sangkakala ditiup. Dan semua orang mendengar tiupan itu, mereka ni angkat kepala ni condong macam nak jatuh. Dan semua orang mendengarnya dan mengangkat kepala kerana hendak mendengar bunyi tiupan. Jadi heran ni, jadi gelabah, apa ni? Tiba-tiba berlaku tiupan yang cukup gerun, tiupan yang cukup kuat, tiupan yang lagi takut daripada guruh yang kita duk dengar. Semua jadi panik lain tu. Ada yang sampai angkat kepala nak terbalik je. Katanya, yang mula-mula mendengarnya ialah satu orang lelaki yang sedang membaiki tempat minum untanya. Lalu dia mati dan manusia pun mati. Nabi kata yang mula-mula dengar tiupan sangkakala ni adalah satu orang lelaki yang sedang membaiki tempat minum unta dia. Dia duk repair tempat minum unta dia. Dialah orang yang pertama sekali dengar. Tak sempat dia repair lagi, meninggal. Mati dia. Dan manusia pun mati. Dengar tu saja, manusia habis mati. Kemudian Allah mengirimkan, maknanya berlaku kiamat ni cepat dengan kematian. Bila tiupan sangkakala, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, langitnya dengan runtuh, bintang-bintangnya dengan bertaburan, gunung ganang ni hancur, terbang macam mana bulu pelepah terbang. Nak makan nasi, angkat dah makanan ni, tak sempat suap, mati. Yang kata cepat berlaku kiamat dan kematian ni. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan, atau katanya menurunkan hujan, seakan-akan ia embun atau hujan. Lalu tumbuh daripadanya jasad-jasad manusia. Jadi bila dah mati sekalian manusia, sekalian makhluk, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan, yang mana dengan air itu menghidupkan semula manusia-manusia yang telah mati. Bukan sahaja manusia yang mati ketika berlaku kiamat itu, bahkan manusia yang mati sejak dulu lagi, sejak zaman Nabi Adam lagi. Dan kemudian sangkakala ditiup lagi, maka dengan serta merta mereka bangun berdiri menunggu. Jadi tiupan sangkakala ni berlaku kali kedua. Untuk apa? Untuk membangkitkan manusia. Dah tumbuh badan ni daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sekali lagi sangkakala, pakat bangun ni. Pakat bangun. Ini dia jadi satu isu tentang stigma pendermaan organ. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau atas dunia ni kita derma organ dekat orang, paru-paru ke, jantung ke,
hati ke, lepas mati derma organ tu, adakah kita dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan tak ada organ tu? Sebab dah derma dah lepas mati. Jawapannya tidak. Kita bangkit dalam keadaan sempurna mengikut amalan masing-masing. Kalau amalan kita bagus, kita akan bangkit dengan cukup sempurna, bahkan lagi berseri daripada keadaan kita hidup di atas dunia ni. Tapi kalau amalan kita buruk banyak, maka bangkit kita di hari kiamat dalam keadaan buruk juga. Maka tidak ada kena mengena. Kalau nak derma organ nanti tak ada jantung dekat akhirat, tak ada kena mengena. Kita ni hancur masuk dalam tanah, sama ada masuk dalam tanah dalam kubur kita ataupun hancur kerana kiamat nanti. Wa'niyazubillah lah, harap-harap jangan kita hidup sampai berlaku kiamat yang ditiupkan sangkakala tu. Pasal apa? Sebab hadis ni kata time ditiupkan sangkakala tu, ketika itu adalah orang yang hidup sejahat-jahat orang. Hamba harap kita bukanlah daripada golongan tu. Baik, kalau begitu katakan kita mati masuk dalam kubur, kita akan hancur juga. Organ kita pun akan hancur, tulang kita pun akan hancur. Jadi Allah Ta'ala hidupkan balik. Biarpun atas dunia ni ada orang yang derma, Allah jadikan balik sempurna bagi orang-orang yang beriman. Baik. Dan mereka berdiri menunggu. Jadi manusia ni bila mana ditiupkan sangkakala kedua, pakat bangkit dalam keadaan masing-masing. Yang bagus amalannya bangkit dalam keadaan berseri, yang tak bagus amalannya bangkit dalam keadaan buruk. Maka bangkit mereka itu tu bangkit untuk apa? Untuk tunggu je. Tunggu apa? Tunggu untuk dimulakan perhitungan amal mereka. Tunggu tu saja menjadi satu penyiksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Sebab di dalam banyak hadis menceritakan keadaan mereka yang cukup tersiksa ketika menunggu itu. Mataharinya mai bawa ke sejengkai kepala ni. Panas daripada atas dan bawah. Tenggelam dalam peluh mereka. Tunggu tu dalam keadaan tak ada payung, tak ada naungan. Tunggu dalam keadaan takut. Tuan-tuan mungkin kalau ada meeting ke apa ke, kita tunggu orang. Orang tak mai sejam kita tunggu, orang tak ada. Kita pun rasa lain macam lah. Rasa tak selesa lah. Ni bukan tunggu sejam, bukan tunggu setahun. Tunggu dirasai ribuan tahun. Tunggu saja. Maka tunggu di padang mahsyar itu merupakan satu siksaan kepada orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, mereka rasa sekejap ya tunggu dekat situ. Bahkan dapat naungan, dapat perlindungan, dapat layanan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan layanan yang baik. Hadis yang masyhur 7 golongan yang dinaungi Allah, time tidak ada golongan apa pun, tidak ada payungan, tidak ada naungan siapa pun melainkan naungan Allah, iaitulah di padang mahsyar ni. Kita pun tahu 7 golongan tu siapa dia, dan mudah-mudahan kita ada satu target menjadi salah satu daripada 7 golongan tadi ni. Kemudian bila dah berdiri menunggu itu, kemudian diserukan kepada mereka, wahai sekalian manusia, marilah kamu semua kepada Tuhanmu dan hentikanlah mereka, kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Katanya kemudian diseru
keluarkan ahli neraka. Lalu ditanya, berapa ramai dikeluarkan? Maka diseru, daripada setiap 1000 keluarkan 999. Katanya, maka hari itu menyebabkan kanak-kanak berubah menjadi tua. Berubah, dan hari itu didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Bila nak disoal siasat di padang mahsyar ni, ada satu seruan, dia kata, wahai sekalian manusia, mai kepada Tuhan kamu ni. So mereka pun menunggu, kerana mereka standby untuk disoal siasat. Dan kemudian diserukan lagi, keluarkan ahli neraka, keluarkan ahli neraka. Daripada ramai-ramai tadi ni, bila dah sudah soal siasat, kelaskan ahli neraka ni, kumpulkan ahli neraka ni. Maka ditanya, berapa ramai nak dikeluarkan ahli neraka ni? Berapa ramai nak dikelaskan, dikumpulkan ahli neraka ni? Maka diseru daripada setiap 1000 keluarkan 999 orang. Tuan-tuan, nak cerita nisbah ahli syurga dengan ahli neraka ni, daripada 1000 orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, 999 orang adalah ahli neraka, dan satu orang daripada 1000 orang tu ahli syurga. Allahu Akbar. Nak bagi tahu ramainya ahli neraka ni. Daripada 1000 orang, satu orang saja nisbah dia masuk dalam syurga, selebihnya adalah ahli neraka. Itu pun diceritakan di dalam hadis, neraka tak puas lagi. Bila dimasukkan ahli neraka di dalam dia, neraka minta lagi, masukkan lagi ya Allah. Hadis ini kita pernah baca sebelum daripada ni. Allahu Akbar. Ya. Ya. Itu sudah pastilah kalau dikatakan orang yang kafir. Tapi kena ingat, orang Islam pun tidak terkecuali sekiranya kejahatan yang mereka lakukan melebihi daripada kebaikan yang mereka lakukan. Bila lihat hadis-hadis berkaitan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni siapa? Orang Islam yang mereka ni kebaikan yang mereka buat, pahala yang mereka buat sama level dengan kejahatan yang mereka buat, dosa yang mereka ada. Kalaulah sedikit sahaja berat di sebelah timbangan kebaikan, seberat telur kutu sekalipun, nescaya dia akan ke syurga. Dan begitu juga kalaulah nescaya berat kepada kejahatan, walaupun seberat telur kutu sekalipun, dia akan ke neraka dulu. Maknanya apa? Orang Islam pun tak terlepas masuk dalam geng ni, walaupun orang Islam ni tidaklah kekal selama-lamanya di dalam syurga, di dalam neraka, minta maaf. Walaupun orang Islam ni tak kekal. Tapi jangan buat nakai. Ada orang buat nakai, dia kata tak apalah, kita ni masuk neraka pun lain-lain masuk dalam syurga. Ya. Masuk sana. Dia ingat apa? Pergi travel lah apa masuk dalam neraka ni. Ingat seronok lah. Dia sendiri pun kalau dalam ni sejuk lah. Kalau surau tak ada aircon, masjid tak ada aircon, kata ish aku ni nak pi las lah, pi semayang lah. Nak duduk, kata tak duduk lah. Siapa? Panas tak ada aircon kat masjid tu, dia kata. Panas terus tu pun dia tak tahan lah.
Ajak dia pergi minum, dia ngeteh teh tarik, dia order teh tarik sampai lama dah dia tak minum dia. Bersama panas dia kata. Teh tarik panas pun dia tak boleh nak minum. Dia kata tak apa, neraka masuk juga, tapi lain-lain masuk dalam syurga. Cakap seronok. Teh tarik panas pun dia tak tahan, nak kata masuk dalam neraka. Dan kita pun ada sebut sebelum daripada ni, macam mananya ahli neraka yang paling ringan. Ahli neraka yang paling ringan siksaan dalam neraka, iaitu dipakaikan sepatu, dipakaikan terumpah, dipakaikan apa-apalah nama alas kaki dan sebagainya. Di kaki dia panasnya sampai menggelegak otak. Kita biasa tengok kita duk masak, duk jerang ayak. Hari ni lah ni orang jarang lah jerang ayak ni, semua pakai kowe lah, kuku lah, nak ayak panas kan. Menggelegak ayak ni. Macam tu punya otak duk mengelegak kerana panas daripada tapak kaki tu. Tahan tak tahan ni? Tanya kat diri kita. Kalau rasa-rasa nak try test, esok semayang Jumaat lah, tengah hari rembang tu, jalan atas tar main masjid ni tak payah pakai esok. Berani tak berani? Tar tengah panas tu main berjalan. Dia kata tak boleh, tak tahan. Dia kata tar panas pun tak tahan. Rasa-rasa boleh ke nak pakai selipar yang panas daripada neraka tu sampai mengelegak. Panas dia bukan kat tapak kaki, panas dia sampai ke otak. Maknanya seluruh tubuh dia ni panas sangat. Itu yang paling ringan dalam neraka. Jadi kita berbalik kepada hadis ini, Nabi kata bila disuruh berapa ramai ahli neraka, dikatakan kepadanya daripada 1000 orang 999 orang tu ahli neraka, satu daripada 1000 adalah ahli syurga. Katanya maka hari itu menyebabkan kanak-kanak berubah menjadi tua. Budak-budak ni punya takut. Tapi budak-budak ni yang belum baligh ni nak gambarkan bahawa walaupun dia ni muda, tapi kerana takutnya dah muka dia berubah jadi macam tua. Kerana takutnya. Kanak-kanak belum balik tak termasuklah, sebab mereka ini tidak ditaklifkan dengan dosa dan pahala. Tetapi nak bagi tahu anak-anak muda yang mungkin dah akhir daripada balik, budak-budak pun berubah menjadi tua. Maknanya riak wajah mereka ni dah jadi takut sangat. Dan hari itu didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Time itulah barulah orang-orang yang dulunya leka sedar betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan hari ini pun kalau kita baca hadis-hadis tentang hari kiamat, diceritakan kepada kita, sama ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, kita boleh baca tetapi kita tak dapat imagine yang sebenarnya kedahsyatan. Walaupun ramai dah yang dok buat filem pasal kiamat ni, filem tsunami, filem apa gempa bumi, filem macam-macam, biasanya orang putih buat lah, nak menggambarkan kehancuran dunia, pun tak sama macam hakikat sebenar berlaku kiamat. Mungkin 1% ataupun tak sampai 1% pun keadaan yang sebenarnya yang nak kata huru-hara hari kiamat ni. Mereka buat filem ikut faham mereka lah, melalui Injil, melalui Bible kan? Dalam Bible pun cerita juga, tapi versi mereka lah. Versi boleh ubah ikut tu suka hati. Bila buat filem tentang kiamat, manusia boleh lari pula daripada kiamat tu. Lagi dahsyat. Sebab itu bila mai tahun 2012 hari itu, kalau mengikut firasat ataupun kalender kaum Mayan, ni orang-orang barat lah, bukan kita yang percaya, kita yakin bahawa berlaku kiamat dan
tarikhnya dirahsiakan. Tapi mereka ni percaya pada tahun 2012 berlaku. Tengok macam-macam fi'il yang berlaku kepada mereka. Buat bunker, buat tempat di bawah tanah, terowong. Nak selamat daripada kiamat punya pasal ni. Buat macam-macam. Tapi kita tidak sebegitu rupa. Kita yakin dengan apa yang Nabi SAW, tidak ada siapa pun yang akan terselamat daripada hari itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fitan wa Ashratus Sa'ah. Baru habis baca hadis ni, tak terjemah hari. Maksudlah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Mungkin apa yang kita baca daripada hadis ini memberi suatu keinsafan di dalam diri kita agar kita ini bersedia menghadapi kiamat dengan amalan-amalan yang banyak supaya kita terselamat daripada huru-hara hari kiamat dan terselamat daripada keadaan di mahsyar kelak. Persiapkan diri kita dengan amalan yang soleh yang banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.